Bukanlah kita nak mendakwah kita ini terbuka, tapi dengar percakapan kita, pikir sendiri, nilai sendiri. Dan mari kita berjalan. Mari kita berjalan. Setiap saat kita mendamping, tengok apa keluar kalam kita. Kalau orang ada, dia akan keluar apa yang dia ada, bukan boleh buat-buat. Kalau dia berada di situ, itu akan keluar. Tak boleh berlakon. Berlakon tak lama. Tahu? Tak boleh berlakon tak lama. Jadi orang kalau dah jadi, kita yang ini, kita belajar ini, kita nak mana untuk ilmu. Untuk ilmu itu mana belajar, mana baca nak jadi, tahu nak tahu, atau tahu nak jadi. Kalau tahu nak tahu banyak. Boleh hafal Al-Quran. Quran dia boleh hafal, tapi dia tak jadi. Dia hafal. Dia hafal. Sebab itu berita-berita mendengarkan orang hafal Quran pun kita tengok bunyi cerita macam-macam. Sebab dia hafal. Boleh hafal. Bukanlah kita memperlekehkan orang hafal. Bagus, alhamdulillah. Tapi hafal sahaja belum mencukupi. Belum. Bukan hafal saja. Nak jadi apa yang kamu hafal. Nak jadi itu dia kata, oh banyaknya. Tak banyak. Sebab itu dibahagikan fardu ain, fardu kifayah. Ain ini benda yang lengkungan kecil. Engkau pergi jauh macam mana sekalipun, jangan lepas lengkungan bulatan ini. Ini bulatan tentang hakikat insan diri engkau. Bahagian fikiran engkau, bahagian perasaan engkau, bahagian perbuatan engkau. Ini anggota 7. Inilah 3 yang kita nak baca, faham. Ingat dengan guru mursyid. Kalau kita faham ini, engkau pergilah mursyid mana sekalipun, engkau akan faham. Sebab mursyid mana sekalipun dia akan terang ini. Cuma cara penerangannya itu kadang kekaburan, cara penerangan itu kadang pening, cara penerangan itu kadang jelas, kadang bercampur, itu saja. Tapi tak lari daripada 6, 1, 5, 3. 6 ini bagian rukun iman, 1 ini bagian rukun ihsan, 5 ini bagian rukun Islam, 3 ini rukun alamat sah, alamat kiamat. Jadi pengajian kita berputar pada 5, 6, 1, 3 ataupun 6, 1, 5, 3. Boleh baca betul. Kalau ambil 5, 6, 1, 3 ini bersesuaian dengan hadithul Jibril. Bila datangnya malaikat Jibril berpakaian putih, duduk lutut melutut, bertanya malaikat Jibril pada Rasulullah, khabarkan pada aku apa itu Islam. Ini 5. Maka Rasulullah menjawab, sadaqta, betul. Khabarkan pada aku apa itu iman. Ini 6, 5, 6. Maka Rasulullah jawab, sadaqta, betul. Khabarkan pada aku apa itu ihsan. Rasulullah jawab, itu muraqabah. Jadi pusatan tumpuan hanya pada dia, berentasi lain daripada dia, sehingga lain daripada dia itu tidak mengusik, ganggu, kacau yang membawa kepada bercara roboh. Bahkan usik, ganggu, kacau yang membawa kepada bersatu teguh. Hakikat kita berada di muka bumi, pasti kita akan mendapati usik, ganggu, kacau. Tapi natijah usik, ganggu, kacau sama ada bercara roboh atau bersatu teguh. Usik, ganggu, kacau mesti ada di kehidupan ini. Kalau tak ada usik, ganggu, kacau, hidup tidak bermakna. Mesti ada usik, mesti ada ganggu, mesti ada kacau. Bila ada usik, ganggu, kacau, di sinilah muscle otot-otot rohani akan naik. Bagi mereka yang ada faham yang kebenaran. Kalau tak faham, dia meleset. Meleset dengan makna bercerai roboh pikiran tauhid, bercerai roboh perasaan tasawuf, bercerai roboh perkataan perbuatan pekah. Itu makna bercerai roboh. Mendepani usik, ganggu, kacau, bercerai roboh. Mendepani usik, ganggu, kacau, bersatu teguh. Tak mau. Jadi ini bahagian 1, pusatan tumpuan. Itu ihsan rukunnya. Khabarkan pada aku tentang Islam. Khabarkan pada aku tentang iman, tadi ihsan. Khabarkan kepada aku tentang kiamat. Soalan keempat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah yang bertanya dan yang kena ketanya itu lebih mengetahui. Mana? Yang tanya, yang kena tanya tak
Ini Rasulullah isyari, ini isyarat, dia bawa kita kepada tempat gaib, tempat engkau tak tahu, aku pun tak tahu. Ini menafikan kenyataan aku supaya timbul dia mutlak.